Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mendengar semua? Assalamualaikum. Boleh thumbs up ya kalau tu. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Ustaz. Okey, alright. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih lagi dapat bernafas pada hari ini dan masih lagi kita diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar sekalian, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita pada pagi ini ataupun pada hari ini, dan juga mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan ini bersama mendapat barakahnya dan manfaat insya-Allah. Ala hazini wa kulliyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baiklah para pendengar sekalian, alhamdulillah kita dah masuk 3 minggu terakhir. Di mana 3 minggu terakhir ni berertilah kita dah habislah kitab ni. Kita dah habis kitab ni dan sempurnalah. Bukanlah sempurna akhlak kita. Tapi sempurnalah. Maknanya kita pun tak sangkalah dalam pertengahan bulan 3 tu tiba-tiba ada COVID ni dan kelas pun terpaksa memulai virtual, yang di mana ramai pada kita ni orang kata tu kira asing lah macam tak biasa dan sebagainya lah. Dan terpaksa lah kita, orang kata tu, kita adapt. Dan kerana itu pun saya tak boleh lah nak berhenti. Mana COVID pun, mana kelas pun berhenti, tidak lah. Sebab terus yang dah beli buku ni beli ramai sikit lagi tahun lepas beli ramai, dan kita dapatlah khatam. Okay? Dapatlah, insyaAllah dapatlah kita habiskan kitab ini lah. Jadi tak sia-sia lah. Okay? Jadi hari ini bab 23 mengenai tawaduk. Biasanya perkataan tawaduk ni kita dengar lah. Okay? Biasanya tawaduk, zuhud, ni semua biasanya kita dengar dia dalam bahasa Arab. Kita dengar, tapi kita faham tak? Kita faham tak apa artinya tawaduk? Kita tawaduk tu terendah diri lah. Kira kalau dalam bahasa Arab tawaduk tu memang istilah dalam kitab ni mengatakan wada'a. Wada'a tu dalam bahasa Arab artinya meletakkan. Meletakkan. Jadi sudut istilahnya pula dia kita membawa erti taat. Jadi setiap Muslim perlu sentiasa merendahkan diri tanpa menghinakan diri sendiri. Ini maksud di sini apalah, kita sebagai orang Muslim ni kena sentiasa lah, kena sentiasa rendahkan diri kita. Orang kata tu jangan rendah diri ni, kalau kira opposite dia tu kira sombong lah. Sombong, riak sebagainya lah. Rendah diri, merendahkan diri kita, tetapi jangan sampai menghinakan diri. Rendah diri, jangan sampai martabat kita ataupun kita punya maruah kita dipijak. Jadi kita perlu faham sini sifat tawaduk ni maknanya kita sebagai Muslim ni sentiasa dalam diri kita tu untuk merendah diri, tetapi jangan sampai menghina diri sendiri. Okay? Jadi tawaduk bermaksud meletakkan. Dalam bahasa Arab, kalau lafaz tawaduk tu wada'a, artinya meletakkan. Jadi istilahnya taat, tunduk dan menyerahkan diri dalam melaksanakan segala perintah Allah semata-mata hanya kerana ingin mendapatkan keredaannya tanpa merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Kalau bab ni, kita cakap taat lah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada ibu ayah dan sebagainya. Kita tunduk dan serahkan diri dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebutkan tunduk tu, kita tahu lah tunduk tu kita kena lakukan ketika kita solat. Sebab tu sebesar mana pun kita, sebesar orang kata tu pangkat kita sebesar mana pun kat dunia ni, tapi akhirnya kita tetap sujud, tetap tunduk pada Maha yang Esa. Mana dahi kita ni sentiasa akan tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa akan sentuh bumi yang kita pijak ini. Jadi kalau kita nak faham sini kita ni sebenarnya tak ada apa-apa je lah. Tak ada apa-apa. Tentang Allah tu maha besar.
Kita ni kerdil sahaja. Itu yang kalau orang yang memang laksanakan solat lah. Tapi kalau yang tak laksanakan solat, susahlah hendak rasakan diri dia tu kerdil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab diri ini tak pernah hendak tunduk. Tak pernah hendak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita cakap tentang taat ni, kerana apa? Kerana ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa merasakan diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ini sifat tawaduk. Maksudnya segala apa yang kita buat ini, niat kita hanya kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saya pernah kongsikan, banyak kali saya kongsikan dalam kelas-kelas kita ni, Nabi SAW ada sebut dalam hadis, suka saya sebut, ulangi hadis ni. Nabi mengatakan yang tiada seorang pun umatku yang masuk ke syurga hanya kerana amalan semata-mata. Maksudnya kalau kita faham balik, kita ni masuk syurga ni bukan kerana amalan kita, para pendengar sekalian. So kita jangan rasa syok sendiri. Jangan rasa kita ni amalan ni power sangat. Tapi Allah judge kita ni bukan hanya kerana amalan kita semata-mata. Lalu sahabat yang duduk bersama Nabi SAW tu terkejut. Bertanya kepada baginda, adakah termasuk diri kamu Rasulullah? Nabi kata, ya, termasuk diri aku, tetapi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dah meredakan aku. Kira keredaan Allah tu dah ada ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci untuk kita pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bila ada orang cakap, kalau apa, tak apalah, aku buat jahat pun tapi aku tetap solat apa. Selalu kadang dia gini kan, jahat-jahat aku pun aku solat. Jahat-jahat aku pun sedekah aku tak lepas, bukan macam kau. Selalu kalau kita dengar gini kan, sebab dia gunakan kaedah Allah nak aku bagi. Mana Allah nak aku solat aku bagi. Aku puasa aku puasa. Allah nak aku zakat every year. Tapi kalau aku nak buat dosa ni pada aku, ada fikir dia balik. Ini yang kita bahayalah. Sebab apa? Kalau kita faham balik, kita buat amal jariah kita buat amal ibadah kita, amal soleh kita. Tapi adakah kita buat tu hanya kerana manusia atau kita hendak mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kunci dia para pendengar sekalian. Macam saya kadang-kadang bila berkongsi gini kan, sebenarnya dia mengingatkan diri saya juga yang segala amal ibadah kita tu tujuan kita hanya satu, iaitu mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So once kita dapat keridaan Allah, insya-Allah langkah kita untuk ke syurga itu dipermudahkan. Tetapi kalau kita mendapat murka Allah, maknanya alamatnya agak payahlah perjalanan kita tu untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, agak payahlah. Saya siapa saya untuk mengatakan ini macam gini orang pattern memang susah kot. Tak, saya tak ada. Saya no say lah. Tapi ingat diri saya juga yang kita nak strive for syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita make sure kita earn keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak dia punya konsep, banyak keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan kita selalu fikirnya aku solat, aku selalu jaga solat aku jaga rukun Islam aku, maknanya dah settle. No. Itu memang kita punya amal ibadah kita. Rukun Islam, rukun iman, first 11. Tu kalau orang cakap first 11 kita, rukun iman 6, rukun Islam 5, semua kat fingertips. Tak perlu lagi kita nak fikir. Fikir macam mana? Sekejap saya kira dulu saya rukun Islam pertama syahadah, yang kedua solat. Tak. Orang cakap dengan kita je, orang tanya kita boleh jawab straight away. Sama jugalah kalau macam orang tanya 1 plus 1, cakap 2 plus 2, 4. Ada tak kalau cakap 1 plus 1? Kejap saya kira dulu kat dia. 1 plus 1 tu. No. Semua benda dah dalam kita punya otak ataupun kat fingertips kita. Sama juga dengan asas Islam kita. Rukun Islam, rukun iman kita. Okay? Sifat tawaduk tidak akan dapat dipraktikkan selagi sifat takbur tidak dibuang terlebih dahulu. Sifat takbur ni maknanya sifat sombong. Jadi tawaduk kalau kita nak praktikkan dalam diri kita ni, first kita nak kena buang sifat takbur kita. Sifat takbur yang tertanam di dada kita. Takbur dari segi dari apa orang kata, dari berbagai-bagai aspek lah. Dari segi orang kata dari segi harta kita, dari segi ilmu kita, maybe orang kata dari segi rupa kita. Barangkali orang kata rupa kau ni lebih sikit, kau pun action lah. Itu contoh. Ataupun ilmu kita tinggi, kita pun rasa takbur. So takbur ni berbagai aspek. Tetapi biasa kita ingat hadis Nabi SAW sebut tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu jika ada seorang yang ada sifat takbur dalam diri dia, dalam hati dia tu ada sifat takbur. Walaupun sebiji zarrah saja. Sebiji zarrah ni ulama dah huraikan. Zarrah ni
Dia bukan Mak Zarah dia Zarah. Yang salah bukan Mak Zarah ke apa ni. Zarah ni dia ramai uraikan dia punya kecil dia tu ibarat biji sawi. Ni kalau ada plan tengah hari nak masak kan, cuba cari biji sawi tu. Mana kita kuasa tak nak cari biji sawi tu. Okay, biji sawi yang kita tak, orang kata tu tak heran nak tengok. Atau ulama ada sebut ibarat pasir. Pasir kita kita tepuk kat tangan kita, dia berterbangan. Kita tampak tak pasir tu. So kalau ada plan nak pergi beach ke apa, cuba nanti weekend ni cuba pergi kira macam gitu. Macam benda kita tak kuasa nak, susah nak kira ni. So begitulah Nabi SAW sebutkan yang seperti zarah dalam diri kita tu, orang kata sekelumit zarah tidak akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So para pendengar sekalian, saya rasa hadis itu dah memang orang kata satu inzar satu amaran bagi kita yang takbur ini bukan perkara biasa-biasa. Dia perkara yang luar biasa yang semua kita nak kena buang jauh-jauh. Jadi tawaduk ni ialah obat kepada sifat ego manusia. Okey. Sebab manusia ni semua ada ego lah. Ego suami so isteri, ego isteri dengan suami, ego seorang lelaki terhadap wanita dan sebagainya lah. Ini semua ada ego. Jadi kita nak obat perasaan ego ni dengan sifat tawaduk. Mana sometimes kita pun nak kena tunduk sikit lah. Jangan nak besarkan ego kita ni. Bila sifat ego kita ni terlalu tinggi, tawaduk kita pun akan ke laut dah. Nak kata senang gitulah. Nak praktis tawaduk ni. Tapi ego kita ni Masya Allah. Tak boleh nak orang kata tu, tak boleh orang kata tu nak kikis. Sebab dia rasa macam dia je betul. Ego tinggi sangat. Kalau aku minta maaf ni, kira air muka aku jatuh. Aku tak minta maaf lagi. Aku tak akan minta maaf. Aku tak akan mulakan maaf dulu. Ini ego lah. Sebab dia rasa dia ni paling, orang kata tu paling mana punya hebat. Orang nak kena approach dia. Sometimes ada orang fikir macam itulah. Dia yang salah, dia datang kat aku. Sometimes tak dia lah. Okay. Orang yang memiliki sifat tawaduk akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga keikhlasan hati dan niatnya dalam melakukan kebaikan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka sedar semua kenikmatan dan kesenangan yang mereka nikmati kat dunia ini hanyalah daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat yang kita perolehi sekarang ni, segala kesenangan yang kita perolehi sekarang ini, rezeki kita Masya Allah melimpah ruah, ini atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka segolongan demikian ini mendapat orang kata ganjaran sebegini, mereka tidak terpanik sedikit pun di hati mereka akan perasaan bangga diri, sombong atau berasa lebih baik daripada orang lain. So orang-orang sedemikian ni, bila Allah berikan mereka rezeki yang Masya Allah, sikit pun dalam hati mereka tu tak ada pun rasa sifat bangga diri. Ataupun yang dia rasa ini lebih hebat daripada orang lain. Itu mana tawaduk tu dia dah sampai level tawaduk tu. Pasal dia tahu ini pemberian Allah. Ya betul. Betul, saya agree orang kata. Tapi ini hasil daripada titik peluh saya. Ya betul. Okay, orang kata tu kita nak argue. Kadang orang yang macam jenis tak ada. Kalau saya tak usaha, saya tak akan capai apa yang saya dapat ni. Betul, saya agree. Tetapi kena fikir balik, kudrat yang Allah berikan kepada kita ni, kalau tanpa kudrat kita ni, yang sekarang ni, yang kita boleh bergerak ni, mana mungkin kita boleh lakukan apa yang kita buat sekarang. Akal minda kita ni, kita ada akal tapi kalau tak gunakan pun, adakah kita mampu untuk mencapai apa yang kita dapat sekarang ni? Kaki kita yang masih dapat bergerak ke dan sebagainya. Adakah kita cakap, oh ni semua ni asin? No, ini semua adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kudrat kita ni atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sakit, baru kita akan berdoa berpanjangan. Okay. Jadi bila sifat tawaduk ni tidak akan dapat dipraktikan selagi sifat takbur ini tidak dibuang terlebih dahulu. Caranya dengan menghadirkan rasa setiap manusia itu tidak sempurna dan saling memerlukan antara satu sama yang lain. Jadi sifat ego ni dia membuat manusia ni berperang antara satu sama lain kerana kita sentiasa merasakan diri kita ni lebih daripada orang lain. Jadi caranya untuk buang sifat ego ini adalah menghadirkan rasa setiap manusia itu tidak sempurna dan saling memerlukan. Jadi kita fikir yang kita ni sebenarnya tak sempurna. Dan kita pun memerlukan orang-orang
orang-orang lah, kita memerlukan antara satu sama lain. Kita nak makan dan sebagainya, contohlah kita nak makan. Kalau tak ada orang yang petani, kalau tak ada petani tu, ada tak kita dapat makan makan nasi ke, orang yang usaha untuk tanam sawah padi dan sebagainya lah. Yang ternak kambing ke, ternak ayam ke dan sebagainya. Ni semua maknanya kita perlukan antara satu sama lain. Kaya kita macam mana pun, kita tetap memerlukan orang sekeliling kita. So, dia punya konsep very simple lah. Konsep very simple untuk saya. Yang hidup kita ni, memang itulah hablum minallah wa hablum minannas. Kita perhatikan orang sekeliling kita ni, kita memang memerlukan mereka. Sebab tu jangan orang kata tu, kalau kita pandang satu pekerjaan yang kita tengok macam, janganlah boleh na'udzubillah lah, mudah-mudahan anak-anak aku tak jadi macam ni Kita jangan apply that kind of mentality tak anak kita lah. Tengok jangan jadi macam gitu, belajar betul. Nanti kau dah besar kau jadi macam gitu. Kita jangan letak perasaan yang pekerjaan-pekerjaan gini tu mana pekerjaan yang orang kata tu rabak ni kerja ni, aku tak nak sih. Aku nak jauhkan dari anak aku ni. So untuk saya, contoh noja masjid. Saya tak tahu, pada saya orang kalau masuk masjid, orang selalu pandang macam orang kata macam officer ialah yang duduk office ke, yang buat ni, yang program sebagainya. Tapi untuk saya pula, noja adalah, kalau tahu noja tu mana yang duduk kerja masjid, yang jaga masjid sebagainya. Dia bukan tukang jaga lah dia jaga macam kebersihan masjid. Tanpa mereka, masjid saya rasa tak terjaga lah. Pasti tak terjaga. Maksud saya adalah, kalau kita masuk pergi toilet masjid, bersih, ada bersih, ada yang kurang dan sebagainya. Kita tahu ada orang yang jet, ada orang yang spray, ada orang yang basuh, yang tak flush, yang flushkan. Kita tahu kerja diorang. Diorang yang kira on the ground, diorang yang kerja diorang nampak masjid kita macam mana, di sekeliling dan sebagainya. So, kita datang masjid, kita jangan rasa, noja ni macam, na'udzubillah noja ni macam tanah ni macam level bawah ke. No, pada saya, I don't know just feel macam saya sebagai pekerja masjid, saya rasa hubungan kita dengan noja ni very important lah. Tak tahu, saya itu perasaan saya, bukan perasaan, itu yang saya rasakan lah. Maknanya kita sometimes dah kena duduk dengan mereka. Saya bukan melalut lah, okay? Saya nak faham yang jangan ada perasaan yang macam tukang bersih ni macam satu pekerjaan yang kalau boleh anak saya pun tak nak gitu lah. No, pada saya itu satu fikrah yang salah lah. Kat luar ke, tukar yang angkat sampah, bawa lori sampah ke, tanpa mereka, siapa yang nak angkat sampah-sampah tu? Ini kan saya katakan kadang-kadang sifat tawaduk yang kita nak apply ni, kadang kita tak tahu nak mana kita letak. Okay, kita tak tahu mana letak. Macam contoh Grab food Grab food yang kan kita tunggu bas ke apa ke, kita nampak macam mana diorang panas terik, yang berkayu basikal sekarang dah tak ada skuter. So kita nak kena ada sifat, orang kata tu, memahamilah antara manusia lain. Kita faham tak saya? Macam mana, saya pun tak tahu macam nak susun ayat lah. Tapi pada saya, setiap orang yang kita nampak yang jual pizza, yang kerja McDonald ke, yang kerja apa sahajalah, kita perlu ada rasa tawaduk dalam diri kita. Senang kata tawaduk lah. Doesn't mean kalau kita kerja masjid ke, kita ni big shot company ke, maknanya kita ni paling ada segala-galanya lah. Maybe dari segi fizikal, dari segi appearance kita, orang nampak hormat kita, betul. Tapi kita tak tahu orang yang kerja fast food ke, yang kerja McDonald ke, kerja yang tukang angkat sampah ke, barangkali mereka punya takwa tu lebih tinggi daripada kita. Ini yang saya cuba sampaikan lah. Barangkali orang yang kerja noja masjid tu, takwa mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk kat office. Wallahu a'lam bissawab. Ini satu contoh sahaja. Okay. So jangan pula cakap officer gini, tak. Satu contoh saja. Maksud saya sini adalah pandang setiap orang ini. Saya ambil daripada Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin beliau, ajar kita cara tawaduk. Okay, kita nampak orang yang orang miskin. Okay, fikirkan yang mereka ini layak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita. Kalau kita nampak orang kaya, cara untuk apply tawaduk ni, kita tengok pada mereka, barangkali mereka banyak infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta mereka diinfakkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu harta mereka tu melimpah ruah. So ini konsep tawaduk. Nampak ibu tunggal. Ibu Imam Ghazali cakap, Imam Ghazali cakap jangan kita pula cakap apa, ibu tunggal. Kau tengok tu, itulah tak pandai jaga dan sebagainya lah. Itu kita punya mulut kita. Tapi Imam Ghazali kata nampak ibu tunggal dengan anak-anak dia yatim, fikirkan yang mereka itu lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
So, nampak orang non-Muslim, jangan terus label mereka, ni semua ni, ni semua ni ahli neraka. Barangkali akhir hidup mereka tu, mereka dalam keadaan husnul khatimah. Berapa ramai orang yang mu'allaf, yang lebih baik dari agama daripada kita yang bukan Muslim. Ini benda kita tak nafikan lah. Yang mereka praktiskan Islam itu, mereka kenal Islam melalui Al-Quran, mereka tengok Islam, mereka bukan tengok peribadi kita, bukan tengok orang kita, bukan tengok orang Islam, tapi mereka tengok Al-Quran. Mereka tengok akhlak, mereka tengok adab. Itu orang yang tertarik dengan Islam dan sebagainya. So itulah, itu yang saya nak cuba link lah balik dengan tawaduk. Jadi kita tengok hablum minan nas, kita tengok semua orang ini, jangan fikir kedudukan kita. Tinggi, dia ni, ni apa ni low class orang lah ni, kau jangan campur lah. No. Barangkali ketakwaan mereka tu lebih tinggi daripada mereka. Once takwa dah ada tu, insyaAllah keredaan Allah tu senang untuk mereka-mereka ni semua. Okay? Berbekalkan hanya dengan sifat tawaduk, seorang akan dapat memimpin sebuah institusi dengan hikmah. Seorang ayah, sebagai institusi lah, institution. Seorang ayah, seorang pekerja, ataupun seorang bos, seorang manager dan sebagainya. Kalau ada sifat tawaduk, dia akan memimpin satu organisasi itu dengan hikmah. Betul, berapa banyak kalau kita nampak orang yang menjadi ketua, kadang-kadang tak ada ilmu. Bagaimana mungkin hendak menjadi ketua tetapi tidak ada ilmu. Mana ketua tu atas on paper sahajalah. Tapi ilmu wallahu alam bisawab. So kita tengok cara dia manage. Kadang-kadang tu memang orang kata tu konkes lah. Sebab dia tak ada ilmu dalam tu. So macam ni kita nak letakkan sebagai hikmah. Tak ada hikmah. Maknanya dia menzalimi kita dan sebagainya. Tak ada sifat tawaduk, sifat rendah diri. Kita masuk aja terus macam aku orang besar, contohnya lah aku berkuasa, aku punya whatever lah nak cakap so mana sifat tawaduk? Barangkali kalau kita baru masuk dalam satu organisation tu, apply sifat tawaduk, adapt dengan culture masjid dan sebagainya. Macam gitulah maksud saya lah. Okay, kita pula jangan nak tunjukkan yang saya ni daripada kerja luar, experience saya tu Masya Allah, jadi saya nak apply sama juga culture saya dekat luar dengan sini. Kadang-kadang doesn't work that way lah. So ini yang katakan sifat tawaduk harus kita bekalkan mana sahaja kita pergi. Dia very simple lah, very simple benda. Okay? Sifat tawaduk akan sentiasa meletakkan orang lain sebagai cerminan kepada diri kita, lantas mematikan sikap bengis kita terhadap orang lain. Jadi hal ini sudah tentu akan membawa manfaat yang lebih baik kepada semua pihak. Jadi kalau kita faham balik poin-poin ni, maknanya apa sahaja yang kita nampak terhadap orang lain itu, kalau kita apply sifat tawaduk itu, insya-Allah dia akan mematikan sikap bengis kita, sikap sombong kita, sikap riak kita. Okey, kerana kita tengok orang lain itu sebagai cerminan kepada diri kita. Tu saya cakap dia mudah. Dia nampak teks mudah, tapi nak apply tu memang memerlukan satu istiqamah je lah. Tengok orang lain satu cerminan bagi diri kita. Kita cakap-cakap dengan dia tapi jangan follow kita tak jadi macam dia. Sifat tawaduk, jangan follow cara dia dan sebagainya. Okey. Dalam kitab ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut 3 kali Allah menyebutkan dalam frasa wahfid janahaka yang bermaksud perintah agar merendah diri. So Al-Quran dah sebut 3 kali wahfid janahaka, iaitu Allah perintahkan kita untuk merendah diri. Okey, tawaduk dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Al-Hijr, ba'da'uzubillahi minasyaitanir rajim, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wakhfi janahaka lil mu'minin. Janganlah engkau menunjukkan pandanganmu kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau berasa duka cita terhadap mereka, dan sebaliknya engkau hendaklah merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Jadi bila Allah SWT perintahkan kita untuk ini, jangan kita orang kata tu macam cemburu ke, iri hati ke dengan nikmat yang diberikan kepada golongan di antara mereka. Jangan pula kita merasa duka cita. Kenapalah aku tadi macam gini. Kadang-kadang kita terasa contohnya lah kita nampak orang-orang yang main 4D, main Toto,
kita pun tertanya kenapa lah Islam tak boleh, kan senang untuk orang kaya. Setiap tahun boleh tukar kereta, macam tukar, tak tahu tukar apa lah setiap tahun boleh tukar kereta. So kita pun rasa macam kenapa Islam tak bagi gini. Kita rasa duka cita dengan apa orang kata tu, dengan kehidupan kita. So Allah melarang kita sedemikian, dan Allah kata kita kena rendah diri kita terhadap orang-orang yang beriman. Kita fokus kita ni terhadap orang yang beriman. Sebab apa? Dunia ini penjara bagi seorang Muslim, tapi syurga bagi orang-orang yang kufur di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akhirat nanti tu terbalik pula. Jadi dunia ini ibarat penjara kita bagi orang-orang yang beriman. Macam penjara lah. Bila kita tak pernah lah, tak pernah masuk penjara. Kita baca, mana adik kita boleh order. Nanti nak makan steak, kita pun order lah dengan warden nak makan steak. Tak ada, apa yang dia sediakan kita makan je. So, banyak penjara, maknanya tekak nak makan tu, tak boleh lah. Unless kalau orang tu dah sampai hayat dia, dia punya last meal, mungkin dia boleh request lah. Tapi yang duduk kat dalam, macam gitu lah, tekak kadang nak makan Maggi, contohnya lah. Tapi takkan nak minta warden makan Maggi. Something like that. So, anggap saja kehidupan kita sebagai orang beriman ni di dunia ini sebagai penjara yang sementara. Tapi once kita kat syurga tu, kita ibarat burung yang bebas berterbangan. So, dalam ayat ini lebih kepada untuk rendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Jangan rasa duka cita, jangan rasa iri hati dengan kesenangan yang mereka nikmati. Okay? Dari sahabat Iyad bin Himar, Rasulullah bersabda, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian sering merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri kepada yang lain, dan agar tiada seorang pun yang berlaku zalim kepada yang lain. Ini Nabi SAW cakap melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini cukup jelas dan straightforward. Okay. Merendah diri agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri kepada yang lain. Senang kata, rendah diri kita. So kita tak akan ada sifat berbangga diri terhadap orang lain ataupun kita berlaku zalim. Sebab apa? Bila kita dah rasa bangga dalam diri kita tu, somehow kita akan menzalimi mereka-mereka yang itu semua. Bangga kan? Kita rasa kita lebih, kita pun menzalimi mereka. Kita pun mencemuh mereka. Kita pun menghina mereka. Tulang kau, belajar tak nak, pemalas. Kau tengok ni muka aku ni, Masya Allah. Dengan aku punya usaha aku ni. Kau tanya aku soalan, aku boleh jawab. So ini kadang-kadang statement yang tak perasan. Tapi kat situ dah menunjukkan rasa kesombongan dalam diri dia tu. Dan kita mula look down dengan orang-orang lain. Okay? So ini yang kita kata, berhati-hatilah para pendengar sekalian dan juga diri saya juga. So 5 jenis tawaduk. Yang pertama sekali, tertawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang hamba, kita mestilah melakukan apa yang diperintahkan dan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, bukan kerana terpaksa atau mengikut nafsu kita. Mana tawaduk kepada Allah ni, maknanya kita lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala tu ikhlas. Dan mengharapkan keridhaan Allah. Itu kunci kita. Tawaduk kepada Allah ni, buat amalan kita ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah. Jangan cari keredaan manusia. Nak cari keredaan manusia ni sampai mati pun susah dapat. Tapi kejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasakan diri terlalu kerdil di hadapan pencipta. So kalau kita ada sifat rasa kita ni kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala tu, baru akan rasa sifat tawaduk. Sebab tu solat. Solat jangan kita on off. Sentiasa solat, sentiasa letakkan dahi ini di tempat sujud. Baru kita tahu yang kita ni kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ibadah, ketaatan dan pujian kerana merasakan terlalu sedikit ketaatannya berbanding dosa-dosa yang telah dilakukan. Sifat tawaduk adalah kita melakukan ibadah tu sebab kita rasa kita punya amal ibadah ni sikit sahaja membandingkan dosa yang kita lakukan. Unless kalau orang itu dah merasakan amalan itu dah cukup power, dah cukup tinggi, level tu kira memang dosa aku tak boleh nak bypass lah dosa aku. Ini masalah lah. Sebab tu para pendengar sekalian, sentiasa ingatkan diri kita yang kita ni, dosa kita ni menggunung tinggi. Bila kita rasa gunung tinggi, jangan rasa bukit tau, gunung.
Bila rasa menggunung, baru kita akan top up pahala kita. Kita akan tambah pahala kita. Tambah amal ibadah kita. Tapi kalau kita rasa bukit, dosa aku macam bukit kot. Dia rasa macam, kita tahu bukit dengan gunung berapa jauh kan. So anggap dosa kita ni ibarat gunung, dan hari-hari bila kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu akan timbul keikhlasan sebab kita nak capai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, tawaduk kepada Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai ikutan dan setiap aspek kehidupan seharian. Tetapi janganlah pula sunnah Nabi lain tak ikut, tapi sunnah Nabi yang ini saja yang kita ikut. Yang part ini je kita, ada orang itu apa? Memperjuangkan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, kenapa kau tak ikut? Sunnah Nabi itu banyak. Tapi yang dia rasa dia favorite ataupun rasa kalau aku buat ni macam sunnah Nabi kot. Biasa kita tahulah apa saya masukkan lah. Bab ini sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi yang lain tak pernah nak intai-intai. Yang faham lah. Yang tak faham, cuba fahamkan. Okay. So jangan gunakan sunnah Rasulullah ni sebagai satu modal kita untuk, orang kata tu, untuk kemudahan kita. Untuk menguatkan lagi kita punya testimonial kita. Untuk menguatkan lagi kita punya dalil kita. Salah Itu salah. Okay, sunnah Nabi tu banyak pelbagai. Tapi kenapa sunnah Nabi yang itu saja yang kita ambil dan memperjuangkan sunnah Nabi sedemikian. Tapi sunnah Nabi yang lain, akhlak Nabi yang lain, tak pernah kita nak fikirkan, tak pernah kita nak cuba cuba copy, cuba kita duplicate, tak pernah. Okay. Berusaha untuk memupuk perasaan cinta terhadap Rasulullah dengan sentiasa berselawat kepada baginda dan mengharapkan syafaat. Okay, so selawat atas Nabi ni bukan tabel Rasul aja. Tetapi selawat atas Nabi tu bila kita dengar nama Nabi SAW tu, kita selawat ke atasnya dan juga mengharapkan syafaat. Dan banyak kali saya beritahu syafaat suatu kita punya lifeline terakhir kita. Lifeline terakhir kita. Macam who wants to be a millionaire lah, nak tengok kan. 3 kali kau pakai lifeline, 3 kali lah kau boleh dah balik. Kalau kau tak dapat lah 1 juta tu. Tapi lifeline kita ni iaitu syafaat Nabi SAW. Dia tak ada call tak ada call, tak ada tanya jemaah dekat belakang kita jemaah tengah jadi pada mahsyar tu kita tanya ke jemaah kita. No. Kita lifeline terakhir kita ni adalah Nabi SAW, iaitu syafaat baginda. So ada orang dapat, ada orang yang tak dapat. Tapi saya tak akan sentuh lah tu banyak sebab benda tu saya dah pernah kongsikan kelas-kelas yang dahulu. Yang ketiga pula, tawaduk kepada agama Islam. Seseorang itu mestilah mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan taat dan merendah diri. Baru ni kita dengar kisah di mana seorang lelaki ni nikah batin sampaikan khutbah. Minggu lepas pun ada menerangkan tentang belajar dengan seorang guru yang bertauliah. Janganlah kadang-kadang begini benda ni pukau dan sebagainya. Wallahualam, saya tak tahu cerita sebenarnya lah. Tapi kalau kita tengok balik kisah tu, bagaimana isi orang pun boleh terpikat dengan lelaki ni, mana satu benda yang ajaib. Barangkali dia punya handsome tu memang tahap Nabi Yusuf agaknya kot. Nabi Yusuf kan Nabi handsome sampai orang terpotong jari. Barangkali lelaki ni agaknya melebihi Nabi Yusuf sampai orang pun boleh cair dengan dia. Isi orang pun boleh cair dengan dia. So benda nikah batin lagi dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh kupas sedikit tentang khutbah minggu lepas tu, ada mengatakan dalam khutbah tu, teks khutbah tu mengatakan bila kita hendak mencari belajar ilmu agama, cari orang yang bertauliah, tanya kepada mereka yang arif. Dan lagi dalam zaman sosial media ini, kita cepat nak forward sana forward sini message, tapi pastikan benda yang kita forward tu benda yang sahih, benda yang betul, benda yang benar. Takut kita pula terpalit dengan fitnah. Forward ni best kan. Nampak ni kita pun forward. Dan bila orang tanya kita, tak tahu. So bila kita nak forward tu, pastikan suatu benda itu benar. Sebab benda ni kalau dah forward, nak retrieve balik pun susah kan. Orang tu dah forward. Yes, kita boleh delete. Tapi orang tu bila dah forward kat lain, takut kita pula yang orang kata penyebab fitnah tersebut. Jadi kalau para pendengar sekalian, kalau hendak cari guru tu, cari orang yang bertauliah. Betul. Kalau tak silap saya dalam khutbah tu, saya lupa siapa nama ulama ni, dia kata berhati-hati kalau ada, dia kata apa Allah Akbar. Kalau ada sekumpulan kecil yang dia belajar secara rahsia, sir.
dan dia tak mewar-warkan kepada jemaah, ketahuilah bahawa apa yang dia ajar itu adalah sesat. Sebab tu kalau kita faham balik kenapa ada golongan-golongan yang belajar tapi cakap okey kau jangan bilang orang ini antara kita-kita je. Mana contoh ada 10 orang saya ajar ni lepas maghrib ni antara kita sahaja. Jangan bilang orang. So ulama ini, saya lupa nama siapa, ulama ini mengatakan jika ada pengajian sedemikian ketahuilah bahawa dia akan mengajar benda yang sesat. So benda tu dia tak amanah, dia just macam orang yang terpilih saja. Jadi hati-hati. Lori saya RS ada RS. Kau tanya saya tak boleh macam gini. Okey, berhati-hati. Jangan terpedaya. Sebab tu kalau kita tengok balik konsep agama ajar sesat ni biasanya adalah mereka-mereka yang kurang faham tentang agama. Jahil mereka tentang agama ataupun mereka yang bila dah umur senja mereka nak cepat-cepat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang touch and go. Touch and go. Sedang fikirlah touch and go. Tahu touch and go maknanya aku dapat ustaz ni boleh bimbing aku follow dia saja mana pergi. So jangan. Okey, kadang-kadang kita nak kena tahulah sama ada dia ajar itu sumber dia daripada Quran ataupun sunnah ataupun sumber dia daripada diri dia sendiri. So hati-hati. Anak-anak kita pun kalau ajar pun hati-hati. One more thing, jangan terlalu depends dengan Google. Sikit Google. Tapi carilah guru yang boleh mengajar mereka. Google tak boleh ajar. Google cuma point aja. Okey aku baca, okey aku faham. Tapi dari segi explanation memerlukan seorang guru yang bertauliah. Simple, okey. Tidak menentang atau membantah segala amalan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So benda ini ada golongan yang memang membantah, memang menentang. Ini bukan sunnah. Kenapa korang buat? Even kat masjid pun adalah golongan-golongan sedemikian. Jadi kadang-kadang konsep sedemikian di mana hari tu saya ada discussion dengan kawan saya lah tengah makan tu langsung kita discuss lah bab this. Because benda ni happen dekat masjid. So kenapa ada golongan-golongan yang apa kata tu sefahaman dia tu lain. Tapi bila dia tengok dekat kita ni macam banyak salah. Sebagai orang masjid benda ni pada kita dah immune dah ni benda. Tapi yang kita allergic bila mereka mempertikaikan, mempersoalkan as if mereka ni yang terbaik lah di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan terbaik di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So untuk meleraikan keadaan ini kita harus adakan praktis orang kata tu persefahaman. Saya punya fahaman begini tapi saya takkan condemn awak punya praktis. Tapi golongan ini biasa dia kalau dia buat lain daripada kita dia buat, ada yang memang dia diam, dia tak kisah. Dia tak bantah pun. Tapi ada yang jenis bantah, ada yang memang tunjuk perasaan. Okay, so untuk saya hidup sebagai masyarakat majmuk di Singapura ni berbilang-bilang fahaman, berbilang-bilang kita punya mazhab, kita harus adapt each other lah. Bukan kita rasa kita special, kita pun condemn. Orang-orang begini ni korang pun salah. Korang ni semua ni bid'ah. Bid'ah pun bid'ah lah. Tapi faham tak erti bid'ah tu apa? Imam Syafi'i sendiri berikan tahu pada kita. So para pendengar sekalian, kalau kita ni ada ikut certain fahaman, bukan sesongsang lah, bukan songsang saya. Certain fahaman, ketahuilah. Okay, kalau kita benda ni, kita rasa kita lain sikit pada orang lain, it's okay. Tetap Allah yang satu, tapi jangan kita cepat melatah dengan ni. Korang buat ni kan, mana Nabi ajar begini. Saya rasa kalau bab sunnah ni kan, perlu harus orang mendalami lah. Dia bukan dari segi kita dengar saja. Buka kitab, baca kitab, baca hadis Nabi SAW dan insyaAllah jawapan juga akan ditemukan. Dia bukan mulut ke mulut daripada mulut, Nabi tak pernah gini, so kau jangan buat. Kita macam Nabi tak gini, kau jangan buat. So pada saya, cari orang yang bertauliah, yang arif untuk meleraikan isu inilah. Okay. Tidak berprasangka buruk terhadap dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jangan prasangka buruk. Okey, apa aku rasa ni hadis Nabi ni nauzubillah Kalau katakan hadis Nabi ni memang perintah Nabi begini. Kan ada satu hadis dulu Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Aku perintahkan seorang itu untuk membunuh orang-orang selepas sehingga mereka mengucapkan syahadah. Hadis itu ulama dahulukan umirtu an uqatilan nas.
Aku perintahkan untuk membunuh mereka sehingga mereka mengucapkan syahadah. Hadis itu dia tu sesuai kepada masa orang kata tu masa peperangan, masa zaman Nabi SAW. Sekarang ini konsepnya adalah orang yang songsang ni gunakan hadis ini. Orang-orang yang tak berpendidikan ni dia gunakan hadis ni. Jadi saya cakap tak berpendidikan sebab menggunakan hadis secara membuta tuli. Tapi dia tidak faham erti sebalik hadis ini. Sorry lah kalau saya cakap membuta tuli sebab apa? Dia gunakan dia kata ini rentang Nabi SAW cakap gini je. Tapi kita ada ilmu hadis. Kita ada mustalah hadis. Ilmu hadis ini yang menerangkan apa sebalik hadis ini. So hadis ini bukan kita ambil terus copy paste. Kita kena faham apa sebalik hadis ini. Itu bila dia katakan berprasangka buruk. Nabi cakap gini. Apa ni? Nabi cakap gini. Oh, ini sangka buruk. So perlu ilmu untuk faham hadis. Okay. So tu dah ceritakan orang yang tak berpendidikan yang begini, yang menggunakan konsep begini dan terus apply tanpa memperlihatkan masalah masyarakat. Okay. Tak, saya tak marah. Saya berkongsi, saya tak marah. No, tawaduk kepada sesama manusia, walaupun kita mempunyai pangkat, darjat dan kemewahan, namun semua itu tidak boleh dijadikan sebab untuk kita sombong dengan nikmat yang ada kerana semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat darjat kita, pangkat kita, itu kemewahan, semua itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah menerima nasihat dan sentiasa bersangka baik terhadap manusia yang lain. Bersangka baik dan juga kita mudah terima nasihat. Orang terima nasihat senang. Kalau tak terima nasihat ni cepat yang nak meletup aja. So bila orang terima nasihat, orang bila berikan nasihat dia terbuka hati. Dia tak melenting. Kau siapa ni kau? Kau siapa kau nak nasihat aku ni? Aku makan garam dulu Dia dulu sebelah kena lah. Kau siapa kau? Aku pernah makan garam dulu. Lagi apa Kau baru setahun jagung. Tapi tengoklah cara kita tegur macam mana. Kalau memang kurang ajar, memang patut kot. So nak kena ada cara lah. Ada hikmah. Jangan kurang ajar. Senang aja. Okay? Tawaduk kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit dan mungkin memerlukan seorang, dia haruslah tunduk dan merendahkan diri kepada kebenaran yang telah nyata. Dia kata tu benda ni paling mudah. Membaca mudah. Tapi nak apply tu, Masya Allah haruslah tunduk dan merendahkan diri kepada kebenaran yang telah nyata. Kita tahu ada kezaliman berlaku, kita harus menegakkan kebenaran itu. Mana kita kena, walaupun tu malu kita tahu benda kita buat ni malu Malu kalau aku cakap aku malu tapi untuk menegak kebenaran supaya kezaliman itu tidak berpanjangan, tegakkan kebenaran. Tawaduk kebenaran. Ngaku kita punya khilaf. Ngaku yang itu silap kita. So berapa ramai yang boleh buat gitu? Sebab ada sifat ego yang dalam diri yang memang susah nak dikikiskan. Okay? Mengaku kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Ibnu Qayyim berpendapat, inilah hakikat tawaduk yang harus wujud dalam diri setiap insan yang bergelar hamba. Sentiasa mengaku kekhilafan diri kita, kelemahan diri kita. Jangan kita orang kata tu asyik rasa hebat sahajalah. Ilmu kita ni hebatlah, orang lain tak adalah. Contohlah kat tempat kerja kita ni, tak ada aku, tak boleh gerak korang. Memang korang perlukan aku. Barangkalilah fikiran kita. Tapi kita terlupa di sebalik kesombongan kita, orang kata asyik hidung tinggi aja, orang ramai tengah perhatikan. Sebab orang bila sombong, orang tengok atas kan. Tengok atas, hidung tinggi. Dia terlupa untuk tengok kat bawah yang ada orang sedang perhatikan dia. Mana perhatikan dia punya kelemahan. Masalah senang aja. Sombong tengok atas, tapi dia tak perasan kat bawah ni ada kelemahan, ada kecacatan yang ada kat badan dia yang orang lain tengah perhatikan. So itulah ada khilaf, mengaku dia punya kekhilafan kita. Tawaduk terpuji lawan tawaduk tercela. Yang terpuji iaitu seorang hamba itu terhadap Allah ketika melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Manakala tawaduk tercela pula, perasaan taat patutnya seorang itu kepada orang yang memiliki harta atau pangkat dunia ini semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dan kesenangan dunia. Ini senang kata ni lah. Orang kata tu mengampulah. Adalah satu perkataan tu, tapi kurang elok lah kalau nak katakan beginilah. Itu kalau cakap tu memang semua faham lah. Dia tak kisah.
Walaupun aku punya itu pun, tapi sebabkan aku nak kesenangan, aku boleh saja buat gini. Tapi saya takkan cakap lah perkataan tu lah. Perkataan tu kalau kita cakap, memang semua faham lah. Tapi ni saya cuba untuk kasih cantik sikit ayat lah. Mana mengampu lah. Untuk apa? Mengampu kepada orang yang memiliki harta. Sebab aku kalau aku rapat dengan ini, senang sikit hidup aku. Itu dia katakan tawadu tercela. Sampai menghinakan diri kita. Rapat dengan orang yang ada yang ada harta ni, aku pun boleh jugalah. Aku boleh juga tempiaskan harta dia. Itu yang merendahkan diri sehingga menghina dirinya sendiri. So, apa saja orang tu suruh buat, aku boleh buat. As long aku melekat dengan dia. Ini yang dia katakan kadang-kadang tawaduk yang sampai menghina diri kita. Okay, dia maybe dia kurang dari segi hartanya, dia pun mengampulah orang kaya dan sebagainya. Sebab apa? Yang penting lah, hina diri aku pun tak apalah. Yang penting aku senang, hidup senang dan sebagainya lah. Ini yang diberikan tawaduk yang tercela. Maksudnya sifat taat dia tu datang, taat dia tu kepada orang tu, dan bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia fikirkan yang orang ini mampu untuk berikan dia kesenangan, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ibnu Qudamah berkata dalam erti tawaduk, ketahuilah sesungguhnya makhluk ini sama seperti makhluk yang lain, mempunyai dua sisi dan pertengahan. Sisi yang pertama, sisi berlebihan yang dinamakan sombong. Yang kedua, sisi yang cenderung kepada kekurangan dan kerendahan disebutkan kehinaan. Yang terakhir pula, sisi pertengahan dinamakan tawaduk, dan itulah yang terpuji, sentiasa merendahkan diri tanpa menghinakan diri. So ada tiga sisi terhadap semua makhluk yang lain. Yang pertama, berlebihan. Sisi yang berlebihan yang dinamakan sombong. Yang kedua, yang cenderung kepada kekurangan dan kerendahan disebutkan kehinaan. Yang ketiga pula, sisi pertengahan dinamakan tawaduk, dan itulah yang terpuji. Ada dua sisi dan satu sisi pertengahan. Okay? Ini Ibnu Qudamah. So, kelebihan tawaduk. Yang pertama sekali, ganjaran di dunia. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. So darjat yang kita faham, darjat antara manusia tu kita boleh fahamlah darjat. Darjat aku punya darjat ni, ini aku punya level. Aku punya level tak sama macam aku ni. Kau beginner, aku kira dah world class lah, contohnya lah. Kau ni beginner, kau adik-adik lagi ni. Tapi darjat sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni satu darjat yang darjat dia memang macam langit dan bumi lah. Tak boleh nak, saya dah bayangkan lah, saya pun tak tahu nak susun kata lah. Satu darjat di sisi Allah tu memang impian setiap manusia, yang Allah angkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So itu ganjaran kita di dunia. Ganjaran di akhirat pula, iaitu di akhirat kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan untuk mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi, dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Negeri akhirat, nikmat-nikmatnya telah diterangkan dan disediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh. Jadi negeri akhirat kita tu, yang kesenangan tu memang Masya Allah, Allah sediakan bagi orang-orang yang tak ada niat mendapat pengaruh ataupun kelebihan. Maknanya dia nak rasa bangga dirilah, tapi sentiasa tawaduk lillahi ta'ala. Perkara merosakkan tawaduk, sifat sombong. Rasulullah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini sebab sombong lah. Kan ada kan kita dengar bodoh sombong. Betul kata dah tak tahu, tapi sombong dia tak boleh angkat dah. Ni kira dah bodoh sombong punya level lah. Okay. Dia menolak kebenaran, dia tak tahu, dia tak tahu pun, tapi bila orang terangkan pada dia tak diterima. Dan dia meremehkan lagi pendapat orang itu. Ini yang bodoh sombong. Jadi kalau kita kena bodoh sombong tu pedih pahit nak telan pahit. Tapi jangan fikir nak telan aja, kena ubahlah. Kena rasa ada sikap terbuka. Okay. Angkuh dan membanggakan diri, merasakan diri lebih hebat daripada orang lain. Ini benda-benda yang boleh merosakkan tawaduk kita lah. Kita rasa kita ni hebat pada orang lain. Riya dan sum'ah. Riya ialah amalan yang dilakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kita buat sesuatu tu, kita make sure orang nampak. Apa sajalah. Kita make sure orang nampak. Aku baca Quran ni, aku pastikan orang nampak yang aku ni baca Quran. Example.
Okay, aku solat ni, berapa rakaat ni, aku make sure orang nampak aku buat ni. Example. Tapi janganlah datang masjid, cari belakang-belakang, pillars. Tak nak saya nanti tak sudiak pula. Ini datang daripada hati. Kalau dah masjid tu memang open, takkanlah kita nak sembunyi belakang pillar ke apa kan. Solat je lah. Takkan nak tunggu semua orang keluar masjid baru nak solat. Jadi saya rasa riak Zat. Riak tu datang daripada diri kita. Mana-mana kalau kita dah pasang niat make sure orang nampak lah aku buat. Itu dia. Tapi kalau kita tengah solat, ada jemaah lain tengah baca Quran ke apa ke, solat je lah. Unless kalau kita pasangkan hati kita, bagus juga jadi. Jadi aku solat orang nampak. Itu riak lah. Itu timbul dalam diri kita. Okay. Sum'ah pula beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Aku buat amalan ni, kau make sure dia tahu aku buat tau. Kau bilang dia. Ini sum'ah lah. Sebenarnya tak perasan. Kita dah beramal kan, kau make sure dia dengar tau, kau make sure orang tahu tau aku buat ni, kau dah sia je. See, make sure orang tahu. Nampak dia dengan sum'ah ni dia bercari beradik lah. Okay, apa saja amalan kita buat tu, kita nak orang tahu, orang dengar yang oh Aziz buat gitu bagus dia. Contohnya lah, Aziz dia sedekah $200, $1, bagusnya dia. Baik murah hati dia. Itu sum'ah lah. Kita cuba komisi beritahu yang aku dah 200 tau. Example. Contoh sajalah. Pakai nama sendiri lagi bagus lah okay. Contoh saja. So, ini semua. Okay, supaya apa? Amal kita itu orang dengar dan diperkatakan. Bagus ya. Kau setakat $2 je, dia kau tengok 200 lah. Contohnya lah. Jadi kita macam, kata je. Aku duitnya. Duit jangan cakap berkepuk ni. Example saja. Jangan marah. Ini contoh saja. Okay. So, itu niat sum'ah lah. Itu niat kalau orang kata komisi bilang dia. Itu mana niat. So, kalau kita nak donate berapa ratus ke, berapa dolar ke, bukan value dia yang Allah tengok, tapi keikhlasan dia. Even $1 pun kita masukkan ke apa, tapi keikhlasan itu yang Allah hendak tengok, bukan dia punya value dia. Dan lagi satu, kalau kita sedekah, jangan mengharapkan balasan. Kalau aku sedekah hari ni, lusa pun Allah bagi aku 2 kali ganda. Ini salah lah. Ini salah. Ini maknanya kita ada berganda balik, tak ikhlas. Maknanya kalau sedekah tu maknanya habis kita. Sedekah tu lillahi ta'ala. Tapi kalau menghadapkan, insyaAllah, kau sedekah, insyaAllah 2 hari, 3 hari kau tengok, nanti Allah bagi kau balik. Okey, biasanya aku sedekah. Tapi dalam harapan kita, expectation kita, lagi 2-3 hari macam apa, kena loteri gitu ini salah. So, kena faham konsep sedekah tu macam mana. Bukan kita bagi, kita harapkan 2-3 hari Allah bagi balaskan ganjaran kita. No, barangkali tak balas, tapi pahala kita berjalan sampai hari kiamat insyaAllah. Dan akhir sekali para pendengar sekalian, tanda tawaduk, tunduk dan takut kepada Allah, rendahkan diri dan menghinakan diri hanya kepada Allah, jaga hubungan sosial kita, tidak sombong dengan menginsafi kelemahan diri. So ini benda saya dah cover lah daripada tadi tu, daripada 9.30 tu. Ini adalah tanda-tanda kalau kita dah achieve, kita dah unlock lah sifat tawaduk dalam diri kita. Tunduk dan takut, yes. Itu insyaAllah lah kita sentiasa takut. Rendahkan diri dan menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tengok muka kita kat cermin, tengok muka kita lah, kata lawa aku jambunya aku betul ni untung aku muka macam gini, contoh je lah. Ingat yang ini semua hanya pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. So kelebihan Allah berikan kepada kita dan sebagainya itu hanya pinjaman sementara. Esok lusa kita pun akan berkerut dan tak kembali kepada kita punya asal tu. Itu biasalah, itu normal lah. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu sentiasa kita rendahkan diri kita. Bukan lagi kita orang kata kita blast lah. Aku tengok contoh je lah. Kita rasa hina diri kita yang pada Allah SWT, takut lebih banyak undang fitnah. Jaga hubungan kita, hubungan sosial kita. Jangan terus mengatakan aku jaga hubungan aku dengan Allah saja, hubungan manusia aku tak perlukan. Ini salahnya konsep. Hablum minallah wa hablum minas. Yang terakhir sekali, tidak sombong dengan menginsafi kelemahan diri. Okay, apa sahajalah kurniaan, nikmat, ganjaran yang Allah kurniakan kepada kita tu, jangan ada rasa sifat sombong dan sentiasa insaf atas kelemahan diri kita sendiri, yang di mana kita sentiasa ada kelemahan. Walaupun kita ni ada title doktor, title ustaz ke, title apa sahaja ke, kelemahan itu sentiasa terpalit dalam diri kita. So, key untuk tawaduk itu adalah untuk sentiasa insaf kelemahan diri. Cuba tengok, kalau tengok cermin ni tengok
barang orang kata umur kita dah berapa lah. Kita tengok muka kita ni. Adakah muka kita sama macam umur kita dahulu? Ada tak? Mesti ada benda nikmat yang Allah dah tarik. Even saya pun, kalau tengok muka saya Kak Jamin pun, saya dah nampak. Nikmat yang Allah tarik sedikit demi sedikit. Yalah, dah 30 sen kan. Takkanlah nak expect umur macam budak 20-an. So, tengok. Ada kita tahu yang lambat laun, Allah akan tarik juga. Sampai bila? Sampai bila kita rasa macam bukan kekal. Ya, muka memang rupa tu memang ada lah. Sampai muka kita, muka saya lah macam itu. Maksud saya, ya dari segi berkedut, segi apa, berkali uban dah keluar, maybe apa sajalah, muka apa sajalah susah nak cakap lah. Tengok nikmat yang Allah berikan kita sikit-sikit. Barangkali hari ini kita sihat, tapi esok lusa, wallahu a'lam bishawab. Ini semua benda-benda yang kita tak duga. Jadi insya-Allah para pendengar sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian kita hari ini insya-Allah lah, sifat tawaduk ni dia bukan hari ni habis buku kitab ni terus tawaduk tak. Dia perlu praktis. Perlu kita latih diri kita untuk ada sikap tawaduk. Jadi kita buka kitab ni balik, kita tengok balik, kita recap balik, recall balik apa yang kita kongsikan, dan mudah-mudahan kita semua dapat capai matlamat untuk menjadi orang beriman yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Okeylah. Jadi dah almost 10:30 lah. Okey. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap, keterlanjuran kata-kata ketika mengongsikan bab ni sifat tawaduk ni, dan yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita jumpa lagi lagi 2 minggu, dan terus kita akan habislah dalam perkongsian kita ini, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis ilmu kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama